Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Marlini binti Abdul Halim, wakil dari Unit Pergerakan Puteri Islam Malaysia SK Sungai Tua Baharu. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Co-Curriculum SK Sungai Tua Baharu kerana memberikan ruang dan peluang kepada kami, Unit Pergerakan Puteri Islam Malaysia, untuk menyampaikan satu slot dalam perkhemahan perdana unit beruniform Solo Maya SK Sungai Tua Baharu. Baiklah, slot kami akan menyampaikan tentang ikhtiar hidup, iaitu masakan rimba. Baiklah, mari kita lihat slide yang pertama. Apakah itu ikhtiar hidup? Baiklah, ikhtiar hidup merupakan keupayaan atau keadaan sesuatu itu untuk terus hidup. Di dalam konteks kegiatan luar, ikhtiar hidup adalah usaha yang harus dilakukan seseorang itu supaya dia terus hidup ketika menghadapi ancaman. Baiklah, seterusnya kita lihat pula situasi ikhtiar hidup. Yang pertama iaitu kehabisan bekalan makanan dan minuman. Yang kedua, ancaman binatang. Yang ketiga, masalah perlindungan, dan yang keempat, lain-lain. Situasi ikhtiar hidup dapat dicegah daripada berlaku melalui perancangan dan persiapan dengan teliti dan menyeluruh, sama ada dari segi mental iaitu pengetahuan, fizikal iaitu kecergasan dan stamina, teknikal iaitu kemahiran, dan material, contoh seperti peralatan, pakaian dan bekalan. Ada 5 elemen utama dalam ikhtiar hidup. Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, api. Yang ketiga, first aid. Yang keempat, tempat perlindungan. Dan yang kelima, memberi isyarat. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah maksud masakan rimba. Masakan rimba merupakan kaedah memasak tanpa menggunakan peralatan, yang bermaksud memasak tanpa menggunakan perkakas dapur. Jadi, apakah perkakas yang digunakan semasa kita nak buat masakan rimba? Okey, sebagai ganti kepada perkakas dapur tersebut, pelbagai bahan semula jadi boleh digunakan seperti daun kayu, ranting kayu, batu, buluh, tanah liat dan sebagainya. Semua ini boleh digunakan sebagai gantian kepada peralatan memasak. Okey, masakan rimba juga dikenali sebagai backwoodsman. Okey, kini kerajang aluminium ataupun aluminium foil, tin dan juga dawai boleh digunakan sebagai ganti kepada peralatan memasak. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah pula kaedah-kaedah dalam masakan rimba. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk membuat masakan rimba, ya. Yang pertama, memasak dengan menggunakan daun. Okey, macam mana maksud dia dengan menggunakan daun ni? Okey, daun yang lebar sesuai untuk dijadikan bekas memasak makanan seperti ayam dan ikan. Makanan tersebut dibungkus dengan daun, kemudian akan dimasak di tempat memasak yang disediakan. Terdapat pelbagai jenis daun yang boleh digunakan untuk kaedah ini seperti daun pisang, daun kunyit, daun pandan, kobis dan kulit jagung. Okey, ini kaedah memasak menggunakan daun. Okey, daun yang sesuai kita gunakan ialah daun yang jenis dia lebar, seperti daun pisang, daun kunyit, daun pandan. Okey, kita boleh tengok gambar di sebelah tu. Okey, ikan yang dibakar dibungkus menggunakan daun pisang. Sama juga gambar yang bawah tu, gambar masakan ayam yang juga dibungkus dalam daun pisang. Baiklah, seterusnya kaedah yang kedua iaitu memasak menggunakan kepingan batu. Okey, ini kaedah yang kedua. Okey, batu yang boleh digunakan adalah berbentuk lepir dan mempunyai ketebalan yang sederhana. Okey, batu tu mesti berbentuk lepir dan saiz dia, ketebalan dia tu tebal yang sederhana sahaja. Okey, nyalakan api di bawah permukaan batu tersebut dan biarkan ia selama 30 minit.
Untuk memastikan permukaan batu itu sudah cukup panas, titiskan air di atas permukaan batu. Sekiranya ada bunyi berdesir, maka permukaan batu tersebut telah dikira cukup panas untuk memasak. Okey, sebelum memasak, pastikan permukaan batu tersebut dibersihkan menggunakan kain. Kemudian, baru mula menggoreng telur atau ikan di atas permukaan batu yang panas itu. Okey, baik, ini kaedah yang kedua, kaedah menggunakan kepingan batu. Okey, tapi dengan syarat batu tu mestilah yang berbentuk lepeh. Okey, seperti dalam gambar tu, batu berbentuk lepeh. Okey, lepas tu kita panaskan batu tersebut di atas api. Okey, nyalaan api. Macam mana kita nak tahu batu tu dah panas? Macam tadi dia kata titiskan air. Okey, kita titiskan air di atas batu tu. Kalau ada bunyi desiran tu, air tu maksudnya batu tu dah panas. Jadi kita dah boleh mulakan memasak di atas batu tersebut. Okey, antara masakan yang boleh kita lakukan menggunakan kepingan batu ni ialah seperti gorengan telur dan juga ikan. Okey, seterusnya kaedah memasak menggunakan ranting atau dawai. Okey, ranting dan dawai boleh dijadikan sebagai alat untuk memanggang. Okey, pastikan terlebih dahulu ranting yang digunakan tidak berasal daripada pokok yang beracun. Dawai atau penyangkut baju juga boleh dibentuk mengikut keperluan yang sesuai. Antara masakan yang boleh dimasak menggunakan kaedah ini ialah roti yang dililit pada ranting kayu ataupun ikan yang telah dicucuk pada dawai. Okey, baiklah, ini kaedah menggunakan ranting ataupun dawai. Dawai ni tak kisahlah dawai yang macam mana, penyangkut baju ataupun hanger tu yang jenis dawai pun kita boleh gunakan sebagai kaedah untuk memasak masakan rimba ni. Tapi ranting kayu yang kita nak gunakan, kita kena pastikan dahulu ianya bukan dari jenis pokok yang beracun. Bahaya, kita kena kenal pasti dulu pokok tu, ranting tu daripada pokok yang tidak berbahaya ataupun tidak beracun. Okey, kaedah yang seterusnya ialah kaedah memasak menggunakan makanan sebagai bekas. Ini kita boleh gunakan makanan sebagai bekas macam mana? Baik, mari kita lihat. Antara makanan yang boleh digunakan sebagai bekas adalah seperti ubi kentang, bawang besar, tomato, kelapa, labu ataupun oren. Dipotong dan isinya dikeluarkan. Setelah mengeluarkan isi, cengkerang atau kulit bahan tersebut boleh digunakan sebagai bekas makanan. Okey, maksudnya macam mana? Contoh, ubi kentang kita potong dua, kita keluarkan isi dia dan kita gunakan kentang tu sebagai bekas untuk masakan. Okey, sama juga macam labu, kelapa, tomato, kita potong, keluarkan isinya dan bekas kita boleh jadikan bahan ni sebagai bekas masakan. Okey, sebelum memasak, bekas makanan tersebut perlu dibalut dengan kerajang aluminium dan dimasak dalam bara api. Okey, kaedah ni kita kena balut bekas makanan tadi tu dalam aluminium foil, kemudian baru kita bakar dalam bara api. Okey, antara masakan yang boleh dimasak ialah nasi yang dimasak di dalam kelapa ataupun telur yang dimasak dalam ubi kentang. Okey, awak boleh lihat gambar di sebelah. Okey, yang pertama tu contoh telur yang dimasak di dalam ubi kentang yang dipotong dua. Okey, dikeluarkan isi, lepas tu dimasukkan telur dalam tu, lepas tu balut dengan aluminium foil dan bakar di dalam bara api. Okey, sama juga dengan nasi yang dimasak di dalam kelapa. Okey, beras kita masukkan dalam kelapa tu tadi. Okey, lepas tu kita bakar dia dalam bara api. Yang terakhir sekali, kaedah memasak menggunakan buluh. Ini selalu kita tengok kan, buluh digunakan sebagai bahan untuk masakan, sebagai bekas untuk masakan. Okey, buluh juga disesuai untuk dijadikan sebagai bekas memasak. Okey, buluh tersebut perlulah dipotong dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan mengikut keperluan.
Makanan boleh diisi di dalam buluh tersebut sebelum dimasak di bara api. Antara masakan yang boleh dimasak menggunakan buluh ialah nasi dan ayam. Okey, kalau kita tengok gambar, buluh tu dijadikan sebagai bekas makanan, bekas kita isi makanan dalam tu, kemudian kita bakar di atas bara api. Okey, contoh nak masak nasi pun boleh dalam buluh, kita nak masak ayam pun boleh gunakan buluh sebagai bekas makanan. Jadi, baiklah, kita dah tahu apa itu maksud ikhtiar hidup dan apa itu masakan rimba, kaedah-kaedah memasak. Jadi, apa yang kita akan masak pada hari ini? Okey, untuk hari ini kami unit Pergerakan Puteri Islam Malaysia ditugaskan untuk memberi penerangan tentang masakan rimba. Salah satu masakan rimba iaitu roti lilit. Okey, baiklah, untuk penerangan selanjutnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Ustazah Safariah untuk menerangkan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti lilit. Dipersilakan Ustazah Safariah. Terima kasih Ustazah Marlini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama saksikan satu jenis masakan rimba yang akan kita pelajari pada hari ini. Murid-murid boleh laksanakannya bersama ibu bapa. Cabaran masakan rimba yang akan menjadi aktiviti kita pada hari ini adalah roti lilit. Baiklah murid-murid, sekarang kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti lilit. Yang pertama, tepung gandum. Yang kedua, margarin atau plantar. Yang ketiga, sedikit garam atau gula sebagai perasa. Yang keempat, air. Yang kelima, lidi sate untuk dililitkan roti. Dan yang keenam adalah api untuk membakar. Ingat ya murid-murid, pastikan kamu membasuh tangan terlebih dahulu sebelum memulakan tugasan dan pastikan kamu melaksanakan aktiviti ini bersama ibu bapa ataupun orang dewasa. Langkah kebersihan dan keselamatan mestilah diutamakan terlebih dahulu. Seterusnya, marilah kita lihat bagaimana cara membuat roti lilit. Ustazah mempersilakan Ustazah Rafidah untuk menerangkannya. Dipersilakan Ustazah Rafidah. Assalamualaikum. Hai. Nama Ustazah Nur Rafidah binti Abdul Malik. Sekarang Ustazah akan terangkan cara-cara untuk membuat roti lilit. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia ialah 1 cawan tepung gandum, sedikit air, garam, gula, margarin dan juga batang lidi sate. Mula-mula masukkan tepung, garam, gula, margarin dan masukkan air sedikit demi sedikit. Kita uli dough sehingga dough menjadi cantik dan dapat dililit pada lidi sate. Kita uli dough sehingga sebati. Setelah dough kita menjadi seperti ini, kita ambil sedikit dough dan kita buat seperti ini. Kita jadikan dough menjadi panjang. Okey, kita buat dough seperti ini. Okey, kita ambil lidi. Kita lilit dough kita pada lidi sate. Okey, dia akan menjadi seperti ini. Kita akan buat sehingga dough kita habis. Okey, ini lilitan kita yang kedua.
Ini lilitan doh kita yang ketiga. Selepas itu, kita akan bakar doh kita, roti lilit kita di atas api. Itu saja. Selamat mencuba. Bye. Itu sahaja daripada kami, Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Diharapkan semua murid dapat faham mengenai slot ikhtiar hidup pada hari ini. Selamat membuat roti lilit. Ingat, pastikan anda memasak di bawah pengawasan ibu bapa ataupun penjaga. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.